kenapa kita belajar inventory management ni? Supaya kita dapat manage inventory lah. Untuk menguruskan inventory tak semudahnya kita ambil inventory banyak-banyak kita nak jual. Kita kena uruskannya dengan keadaan yang baik, di mana kita akan mendapat kos menyimpan inventory dengan yang lebih efisien, lebih menjimatkan dan cost efektif. So kita tengok jenis-jenis inventory yang ada di sini. Ada raw material. Raw material adalah inventory lah. Contohnya kalau kita ambil industri kenderaan, kereta, besi, aluminium, semuanya adalah raw material. Kalau work in progress ada benda-benda yang dah siap, contohnya seperti rims, chassis, pintu dan sebagainya lah. Dan finish good, betul-betul produk yang ready untuk dijual seperti kereta. So ini adalah jenis-jenis inventory yang ada untuk dalam jenis-jenis industri. Tak semestinya semua ada ya, tiga-tiga ni. Mungkin ada dua, mungkin ada satu sahaja. Macam kedai, kedai runcit kita ada finish good. Kita ada jual makanan, apa semua tu dalam bentuk finish good. Kita ambil daripada supplier dan jual terus lah. Dia ada finish good sahaja. Alright, jadi investment dalam inventory ni juga terlibat dalam risk return trade off. Jadi kalau kita salah ambil risiko, kita mungkin mendapat pulangan yang rendah. Jadi di situ kena ada cakap strategi ya. So itu kita belajar dalam chapter ni ya. Okey, objektif kita nak carry sufficient inventory. Inventory tak boleh kurang, kena cukup sentiasa memenuhi permintaan. Tak bolehlah kurang sangat. Kalau banyak sangat pun jadi ada kos lebihan yang kita kena tanggung. Jadi kita kena ambil yang mencukupi. Dan yang kedua, kita nak maximize inventory turnover. Apa itu inventory turnover? Ingat barang-barang yang ada kat kedai kita jual, habis semua kita masuk barang baru, jual. Maksudnya satu round tu satu turnover lah. So ada lagi banyak pusingan ataupun turnover lagi bagus. So barang-barang tak expired, tak rosak, laju dan sebagainya. Okey, kita tengok inventory management ni. Kita ada cost of handling inventory. Jadi kita nak kira berapakah cost kita. So dalam cost ni kita ada dua sub cost, iaitu carrying cost dan ordering cost. Okey, kalau kita tengok carrying cost ni kita buat shipping lah. Macam-macam lah kita boleh masukkan di sini ya. Ada macam-macam lah, termasuklah juga insurans dan sebagainya. Dan juga ordering cost ni order lah barang-barang kita nak buat proses, nak telefon, nak buat form dan macam-macam lagi lah. This one campur kedua-dua ni, carrying cost dengan ordering cost, kita akan dapat total inventory cost. Okay, campur kedua-dua ni lah. Jadi kita ada formula yang kita akan tengok kemudian. Okay, mula-mula kita nak cari quantity. So quantity yang paling optimal, quantity dia tak boleh banyak sangat, tak boleh sikit sangat. Kita panggil dia optimal. So kenapa kita dapat optimal ni? Sebab kita nak tidak ada inventory yang terlalu kurang, tak ada inventory yang terlalu banyak sampai cost yang banyak. Jadi optimal, just nice. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Di sini ada dalam buku anda kalau anda tengok figure 7.1 ataupun 7-1, kenapa kita belajar EOQ ni, maksudnya economic order quantity. Apakah quantity yang economical ataupun yang optimal? Daripada segi teori, kita akan order barang. Contohnya di sini kuantiti kita lah kan. Ini bukan optimal lagi lah, contoh saja. Okey, kuantiti kita order 300. 300 ni kita akan jual dari hari pertama sampai hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30. Dia semakin lama semakin kurang dan tertinggal kosong pada hari 30 lah. Jadi kita akan top up immediately, pop order kuantiti yang sama 300 jugalah. Dan ianya pun berkurang sampai ke hari 60. Inilah dari segi teori lah kan. Maksudnya daripada hari ke hari kita jual-jual dan kita ada order, terus dapat pada hari ke-30 dan ke-60 ni lah, dapat terus top up. Dan akan berkurang. Macam kredit telefon anda jugalah kan, guna sampai hari 30 habis, top up terus dapat. Guna habis, top up terus dapat. Dan guna sampai hari yang 30 seterusnya. Dia dapat immediately lah, sebab kita top up pada hari itu, terus dapat pada hari itulah. So average inventory senang je, kuantiti yang order tu bagi 2, dapat 150 daripada 300. Ini adalah teori yang pertama lah. Yang ini teori kalau kita order hari itu barang dapat. Tetapi apabila teori ini di-improvise, kita ada, dia panggil lead time. Maksudnya kalau kita order macam tadi barang, contohnya ni kali ni 400, kita order pada hari pertama, hari-hari sekarang ni, order. Pada hari ke-20 tinggal kuantiti ni, kita dah kena start order. Sebab apa? Barang akan ambil masa lead time sebanyak
10 hari baru sampai. Logik kan? Yang mana ada barang kita order hari ni pop sampai 1 saat kan? Dia kena ada lead time. So 10 hari lagi barang akan habis. Just nice, ada barang baru sampai. Itulah kita ambil teori yang baru ni. 7.2 ni inventory sebab dia ada uncertain date yang untuk kita panggil lead time lah. Barang-barang top up akan sampai. Kita kat sini kita ada average inventory. This one quantity bagi 2 tambah. This one ada safety stock. So kita ada safety stock kat sini dalam kita punya store 100 unit SSS safety stock. Maksudnya barang dalam store tu tak boleh kurang daripada 100. Kalau ada apa-apa hal kita ada safety, ada stock spare lah 100. So barang tu tidak akan jatuh sampai kosong. Dia akan jatuh sampai safety stock saja. Dan barang baru yang 10 hari lepas kita order waktu hari ke-20, barang sampai pada hari ke-30, dia akan penuh balik jadi 400. Dan kita akan jual sampailah habis 300 tinggal 100 safety stock. Dan barang tadi yang kita order pada hari ke-50 juga akan sampai. Ini dalam buku anda, sila tengok figure 7.2. Okey, di sini ada reorder point, ROP. Kita dah tahu dah reorder point kita adalah kuantiti kita apabila berada pada Q sama dengan 200. Maksudnya kalau stok daripada 400 tinggal 200 dah kena start telefon order. Dan lagi 100 habis, tinggallah dia punya safety stock. Okey, berapa banyak yang kita perlu order? Okey, kita ada di sinilah kita nak tengok kita punya EOQ model. Contohnya kalau dalam graf ni, kalau kita order barang pada kuantiti yang terlalu banyak, terlalu sedikit, kosnya adalah tinggi. Jika kita makin order makin banyak dia makin rendah. Tapi apabila kita makin banyak lagi order, kita akan buat banyak spare pula. Kita nak kena simpan dalam gudang, gudang kena sewa dah, makin kos tu semakin meningkat. Jadi dia ada di sinilah titik yang paling rendah di sinilah. Sebelum dia meningkat kita kena sewa store apa semua ni. Jadi di sinilah titik yang optimal daripada kita, minimum cost. Okey. Di situlah datangnya kenapa kita kena cari economic order quantity. Quantity yang mana yang cantik sekali ataupun yang berada pada optimal. Okey, di sini adalah formula yang kita kena kira Contoh nak kira optimal order quantity. So kita panggil Q hashtag ataupun Q star. So Q juga, tetapi Q dalam bentuk star apabila kita sudah kira dalam formula. 2 darat demand, demand diberi dalam soalan. Ordering cost ada juga dalam soalan. Dan C, itu kita boleh tahulah macam mana kita nak dapat. Sini adalah kita punya carrying cost per unit. Carrying cost. Jadi bila carrying cost kita campur dalam formula ni, kita akan dapat Q star. Inilah Q yang kita akan guna untuk formula-formula yang seterusnya lepas ni. Apabila this one EOQ ni menjadi Q ni, kita akan kira lah. So this one expected number of orders, expected time delivery orders. Ni semua kita adalah dia punya demand per day, demand per year. Dan kita akan bahagikan lah. So kita akan tengok soalan yang berkaitan. Okey, kita nak kira total ordering cost, TOC. Demand bagi kuantiti yang kita kira di sini jadi Q star ni. Kalau tak kira yang ni lagi, kita tak boleh kira ordering cost. Demand ni memang bagi dalam soalan dan darab ordering cost. Total carrying cost, this one senang je. Q yang sama juga kita dah kira di sini. Kita masukkan Q tersebut dan bahagi 2 tambah safety stock. Stok yang mesti ada kuantiti tersebut di dalam kilang, dan darab carrying cost C. Dan reorder point kita ada. So this one demand 1 hari darab lead tambah safety stock. So daily demand lah. So ataupun kita ada juga formula ROP yang kita akan tengok untuk tahunan. Okey, kita ambil satu contoh soalan dalam slide ni ada. DEF Corporation have annual usage of 4,000 unit. This one is demand, permintaan lah. Ordering cost RM100. While carrying cost adalah 80 sen per unit. So per unit ni maksudnya kena darab dalam kuantiti nanti. Sebab ini sebab ordering cost dah 100. Dan the company hold 70 unit safety stock. So ada 17 unit mesti ada dalam store, tak boleh kurang. Dan mengambil 7 hari untuk barang-barang sampai. Kalau kita nak call barang, jangan tunggu sampai barang habis. Kita kena ada 7 hari awal telefon sebelum barang habis.
Okey, kita masukkan dalam formula EOQ untuk mendapatkan Q. EOQ adalah Q. Punca kuasa 2DO bahagi C. So 2 darab demand 4,000 unit darab RM100 bahagi 80 sen carrying cost per unit, dan kita dapat 1,000 unit. EOQ, economic order quantity ataupun Q dalam keadaan yang optimal adalah 1,000 unit. Dah nama quantity mestilah unit, bukan ringgit. Kemudian kita ada ROP, reorder point. So barang kita nak order bila? So di daily demand. So maksudnya daily demand ni kita kena bahagikan. Kalau demand tahunan tu kita kena bagi dengan 365 lah. Dan ada lead time, itu kita punya tempoh sengga masa kan. Kita punya tempoh sebelum barang sampai lah, lead time tambah dengan safety stock. So safety stock kita adalah 17 hari. So jadi kita punya reorder point adalah 95 hari. Tu kita nak kira kita punya kita kena kira total ordering cost campur dengan total carrying cost. Macam saya cakap tadi, senang saja. Demand quantity ni kita dah kira kat atas 1,000. So demand yang dia bagi dalam soalan bagi 1,000 dah kira, darab RM100 untuk ordering cost, dapat RM400 lah sekali. Telefon RM400. Punya total carrying cost, Q bagi 2 tambah safety stock darab carrying cost per unit, jadi kita dapat RM413, 60 sen. So kita punya total inventory cost untuk kita uruskan adalah 400 campur 413, jadi RM813.60. Okey, kalau kita tengok dalam buku kalau kita tengok kenapa graf tu dia mula-mula tinggi mahal, lepas tu dia turun naik. Kita tengoklah kuantiti yang kita order daripada 50 unit, kos dia adalah 150 unit 750. Yang ni 300 unit 600. Ni yang paling murah. Lepas tu lagi banyak kita order makin mahal, sebab kita kena sewa apalah kan. Kita kena ada kos-kos lain tu. Jadi makin mahal. So ini adalah optimal kita punya kuantiti Q kita apabila kita dah kira dalam EOQ. So EOQ dengan Q optimal adalah yang sama lah. Okey, kita tengok satu contoh soalan di sini. Oximoon Enterprise estimate 80,000 units of inventory. So 80,000 ni adalah demand setahun. Each unit inventory will cost RM3.50. This one is carrying cost. So each unit, satu unit cost RM3.50. Dan juga bisa terkena 10 hari awal sebelum barang-barang depleted. The company will be charged RM120 every time order is made. This one is ordering cost, dia bagi order tu kan, ordering cost lah. Dan carrying cost adalah 80 sen per unit. The company usually carries 200 units of safety stock. Safety stock tu dia ini tak boleh kurang macam safety stock yang kita nak lagi setahun. Dia tak guna 365, guna 360. Calculate EOQ. So EOQ number 1 kita kena kira quantity dulu, baru kita boleh kira kita punya total ordering cost, total carrying cost dan sebagainya lah. Okay, kita kira EOQ. Yang ni kita betulkan salah. So kita kira EOQ kita masukkan 2 EO bagi C, jangan lupa muncul cost 2. So 2 dah 580,000 dan RM120 ordering cost dan 80 sen per unit, jadi kita akan dapat 4,800 unit. Setiap barang yang kita order tu dia bungkus dalam bentuk 100 unit. Mana boleh order 4,898. Jadi kita kena bundar ke atas, cukupkan 4,900. Jangan bundar ke bawah walaupun jumlah dia nampak macam boleh kita round to the lower boundaries, kita just round into the upper boundaries lah. 100 yang ke atas. So di situ kita nampak 4,900 unit. So ini adalah Q kita akan gunakan seterusnya sampai habis. So kita nak tengok kedua adalah average inventory 2 markah. So average inventory senang je. Kita punya EOQ ataupun Q yang kita dah kira tadi 4,900 kan, bagi 2 tambah safety stock. Ini ada dalam kita punya gambar aja 7-2 kan. So bagi je dapatlah 2,650 unit. Di sini adalah average inventory. Dan kita nak kira reorder point. So ROP
Ingat tak macam mana kira dia? So demand bahagi 360 darab 10 hari lead time. So dapatlah tambah 200 safety stock. Di sini kita dapatlah 2422 unit. Bila barang ni dah tinggal 2422 unit ni, kita dah telefon nak order yang baru. Okey, itu saja soalannya. Sampai total inventory cost ni, you kena campurlah total ordering cost dengan total carrying cost, dapat total inventory cost. Jadi kalau sepatutnya makan dia lebih banyak lah. Ini 3 saja. So macam ni lah, you campur lah total inventory cost, TCC tambah TOC. Di sinilah formula yang Q tadi, kita jangan lupa ambil yang EOQ. Jadi kita masukkan dalam formula dan kita dapat jumlah inventory cost yang kita kena tanggung pada kuantiti yang paling optimal. Inilah paling rendah sekali lah, yang paling optimal pada kuantiti yang optimal.